Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita masih lagi dalam unit 1 pendidikan kesihatan iaitu reproduktif dan juga sosial iaitu PIRS. Okey. So, saya nak terang kat kamu untuk hari ini. Okey. So, kita nak tengok dulu apakah kesihatan diri dan juga reproduktif. Kesihatan diri dan reproduktif ini adalah satu bentuk kesejahteraan diri dan mental serta ketiadaan penyakit yang berkaitan dengan proses, fungsi dan sistem reproduktif. Dan aspek ini meliputi keupayaan untuk menjalani kehidupan seksual yang betul dan juga selamat. Benda ni penting dan sebenarnya pendidikan tentang kesihatan diri dan reproduktif ni telah diperkenalkan daripada PJPK sekolah rendah lagi. Okey. Okey. So, identiti seksual melibatkan aspek psikologi dan ciri-ciri tingkah laku berkaitan dengan seseorang individu sama ada lelaki ataupun perempuan. Maksudnya apa di sini? Dia nak kita faham betul-betul ciri-ciri seseorang lelaki dan ciri-ciri seseorang perempuan supaya kita mengenali identiti seksual kita masing-masing. Supaya kita tak ikut identiti seksual yang bukan diri kita. Okey, so identiti seksual biasanya merujuk kepada penerimaan tingkah laku, sikap dan personaliti yang diwarisi yang boleh membezakan lelaki yang bersifat sasar dan perempuan yang berciri lemah lembut. Jadi dia kata dekat sini identiti seksual melibatkan aspek psikologi dari ciri-ciri tingkah laku berkaitan dengan seseorang individu sama ada lelaki atau perempuan. Maksudnya setiap kita ni lelaki dan perempuan dia dah ada ciri-ciri dia yang kita tak boleh ambil ciri-ciri. Contoh perempuan dia tak boleh sama ciri-ciri dia dengan lelaki, lelaki tak boleh sama ciri-ciri dia dengan perempuan. So identiti seksual biasanya merujuk kepada penerimaan tingkah laku. Kita kena terima ini adalah tingkah laku perempuan, ini adalah tingkah laku lelaki. Sikap dan personaliti yang diwarisi yang boleh membezakan lelaki yang bersifat sasar dan perempuan yang berciri lemah lembut. So, orientasi seksual pula merupakan kecenderungan identiti personal terhadap seksual tertentu yang akan mencerminkan diri individu sama ada terarah kepada heteroseksual ataupun homoseksual ataupun biseksual. Nanti kita akan tengok satu-satu lah. Okey, maksudnya ciri-ciri yang ada pada kita. Kita ada ciri lemah lembut ke apakah, kita ada ciri sasar, kuat dan sebagainya. Itu yang akan menentukan ke arah mana kita. Okey, baik, kita tengok identiti dan orientasi seksual. Okey, setiap individu mempunyai orientasi seksual masing-masing dan biasanya setiap individu akan tertarik secara seksual terhadap pasangan berlainan jantina. Ini adalah normal. Yang tak normalnya dia suka kepada sama jantina. Itu tak normal. Dekat sini dia kata biasanya normal lah. Normally individu yang normal dia akan tertarik dengan pasangan yang berlainan jantina. Dan seseorang remaja akan menyimpan perasaan terhadap seseorang dan mungkin bertindak mengikut perasaan tersebut. Baik, orientasi seksual ialah satu tarikan seksual ataupun emosional kepada individu yang berlainan jantina, sesama jantina ataupun kedua-duanya. Dan biasanya individu akan mengalami perasaan tertarik secara seksual kepada pasangan yang berlainan jantina. Maksudnya orientasi seksual ni maksud keinginan kita, tarikan kita kepada sesuatu. Dan benda yang normal ialah kita akan tertarik kepada yang berlainan dengan jantina kita lah. Baik, kita tengok dulu apa dia heteroseksual. Baik, heteroseksual ialah tarikan seksual terhadap pasangan yang berlainan jantina. So, benda ni normal lah. Biseksual pula ialah tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina. Maksudnya lelaki pun dia suka, perempuan pun dia suka. Homoseksual pula adalah tarikan seksual terhadap jantina yang sama. Okay.
Baik, langkah-langkah untuk menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita macam tak normal, kita rasa kita tak normal, kita suka benda yang kita suka pada jantina yang sama ataupun kita lebih tertarik pada jantina yang sama. Itu mungkin kita ada kecelaruan sikitlah dari segi orientasi seksual. Ataupun kita ada kecelaruan identiti. Maksudnya kita ni lelaki tapi kita nak lebih kepada perempuan. Macam tu kita ada kecelaruan. Jadi macam mana langkah-langkah untuk menangani masalah ini? Yang pertama dia kata mengelakkan cara hidup yang tidak baik seperti suka berfoya-foya. Okay. Selain itu, mereka juga perlu bergaul bersama rakan-rakan ke arah yang positif dan mengelakkan daripada terjebak dengan rakan-rakan yang tidak berakhlak. Maksudnya dekat sini yang pertama dia kata elakkan cara hidup yang tidak baik seperti suka berfoya-foya. Terlalu orang kata berhibur, terlalu nak berseronok, terlalu nak enjoy yang di luar batasan agama, yang di luar batas tak boleh lah. Okay. Kemudian bergaul bersama rakan-rakan ke arah yang positif. Bukan kita cari kawan-kawan, kita sembang benda-benda yang negatif, tak mahu. Kita bergaul, kita berbicara tentang benda-benda yang baik dan mengelakkan daripada terjebak dengan rakan-rakan yang tidak berakhlak. Terjebak dengan rakan-rakan yang mempunyai perangai yang tak elok, yang orang kata agama melarang tu kita elakkan. Jadi mereka juga boleh mengelakkan daripada menggunakan media sosial untuk perkara-perkara yang negatif. Maksudnya ada setengah orang tu dia keinginan dia nak mengetahui benda-benda yang tak elok tu, dia Google. Jadi kat sini dia kata untuk benda-benda yang tak elok tu tak payahlah kita nak Google dekat media sosial, tak payah. Kita cari benda-benda yang bermanfaat lagi banyak lagi kan. Okay. Baik, yang seterusnya diberikan pendidikan agama yang mencukupi agar mereka tahu membezakan hukum halal dan haram sesuatu perbuatan yang dilakukan. Ini perkara yang paling penting dalam hidup. Tak kiralah agama apa sekalipun, kalau kita berpegang pada agama kita, mesti agama kita, agama mana yang ajak benda yang tak baik? Semua agama ajak benda yang baik kan? Jadi pendidikan agama yang cukup ni sangat-sangat penting untuk supaya kita dapat bezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang Tuhan kita suka, mana yang Tuhan kita tak suka. Sebab benda yang Tuhan suka, kita akan dapat balasan baik. Benda yang Tuhan tak suka, kita akan dapat balasan yang tidak baik. Okey, sememangnya semua agama sangat mementingkan perbuatan dan tingkah laku yang baik serta memberikan panduan tentang cara hidup yang betul. Ini yang saya cakapkan tadi lah. Okey. Okey, tadi kita dah tengok langkah-langkah untuk menangani sekiranya kita ada masalah kecelaruan identiti ataupun orientasi seksual. Jadi sekarang kita tengok dulu peranan keluarga untuk menangani kecelaruan identiti dan orientasi seksual. Contohnya kalau anak dia ada masalah orientasi seksual ataupun kecelaruan identiti, apa peranan mak ayah dia, apa peranan ahli keluarga yang lain, abang, kakak dan sebagainya. Okey. Baik, yang pertama dia kata keluarga khususnya ibu bapa perlu memainkan peranan bagi menangani isu ini. Ibu ayah tu tak boleh nak hukum anak. Contohnya anak dia ada kecelaruan identiti daripada lelaki nak ke arah perempuan. So apa peranan ibu bapa? Ibu bapa tak boleh nak blame dia ataupun ibu bapa tak boleh nak menyokong kalau benda tu salah. Okey, antaranya memberi nasihat dan membimbing bagi bimbingan yang secukupnya. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka untuk melakukan kebaikan serta mengamalkan budaya hidup yang sihat ataupun budaya hidup yang betul. Okey, mereka perlu memantau pergaulan anak-anak. Katakan anak dia tu lelaki tapi anak dia lebih cenderung bergaul dengan perempuan saja. So ibu bapa kena tahu, kena pantau. Cuba mengenali rakan anak-anak serta memisahkan mereka ke persekitaran yang lebih selamat. So kalau nampak benda tu membawa keburukan kepada anak dia, tengok anak dia semakin terikut benda yang tak elok, yang akan bawa keburukan masa depan pada anak dia tu, baiklah mak ayah itu memisahkan mereka ke persekitaran yang lebih selamat. Okay. Okay, next. Baik, sekarang kita nak tahu kehormatan diri kita. Yang benda ni yang paling penting. Bila kita tahu hormat diri kita, jaga diri kita, benda-benda negatif, insyaAllah tidak akan berlaku ke atas diri
kita. So, kehormatan diri seseorang berkait rapat dengan aspek penjagaan serta amalan kebersihan, keselamatan dan juga kesihatan diri. Dan hal ini bertujuan memastikan kehidupan seseorang individu akan lebih selesa dan sempurna. Maksudnya setiap kita ni mesti tahu jaga diri kita sendiri dari segi kebersihan, dari segi keselamatan, apa benda yang selamat untuk kita, apa benda yang tak selamat, dan kita kena pandai jaga kesihatan diri kita. Jadi bila kita pandai jaga ketiga-tiga ini, kehidupan kita akan lebih selesa dan juga lebih sempurna. Okey, so 3 aspek ataupun 3 ciri, 3 perkara dalam konsep kehormatan diri yang tadi cikgu bagi tahu lah. Okey, dari segi keselamatan, kebersihan dan jaga kesihatan diri kita. Maksudnya dari segi penyakit lah. Okey, 3 aspek dalam konsep kehormatan diri, keselamatan, kebersihan dan penyakit. Okey, kepentingan menjaga kehormatan diri. Apa kepentingan kita menjaga kebersihan, kepentingan menjaga keselamatan, kepentingan menjaga kesihatan diri? Yang pertama, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan amalan atau gejala negatif. Maksudnya kita kena fikir dulu benda ni selamat atau tidak selamat untuk diri kita. So, dia dapat mengelakkan kita daripada terus terlibat dengan gejala-gejala yang negatif. Jadi kita akan disanjung dan dihormati. Bila kita hormat diri kita sendiri, orang pun akan hormat kita. Mencapai kejayaan yang cemerlang dan berterusan. Jadi bila kita jaga 3 aspek tadi, kebersihan, keselamatan, penyakit, kita akan berjaya dengan cemerlang dalam hidup kita. Okay. Baik, kesan kalau seseorang individu itu tidak menjaga kehormatan diri, apa kesannya? Okey, baik, kesan yang pertama ialah keluarga turut mendapat malu kerana maruah mereka tercemar dan terjejas. Makna kata kalau kita tak pandai jaga diri kita, kita terlibat dengan perkara-perkara yang negatif, bukan diri kita saja yang susah, tapi sebenarnya ia juga memberi kesan kepada keluarga, imej maruah keluarga akan tercemar. Akan dipulau oleh masyarakat setempat atau sukar meminta bantuan. Maksudnya di pulau tu orang tak peduli kat kita. Apa sekitaran kita, jiran-jiran kita tak peduli kat kita. Mereka juga akan dipandang serong dan dianggap negatif. Orang nampak kita, dia ni macam lain je. Dia ni suka lelaki dengan lelaki ni. Macam dia orang pandang negatif. Dia orang dalam kepala dia orang mesti kata dia orang buat benda yang tak elok dah. Okay? Masa depan akan gelap dan menjejaskan pelajaran mereka. Okey, dan yang terakhir sekali mereka turut menanggung malu kerana maruah, imej diri dan nama baik tercemar. Okey, so untuk hari ini kita stop dekat situ dulu iaitu kesihatan reproduktif ataupun peers. Hari ini kita belajar. Okey, sekian, terima kasih.